Okey, ini yang saya maksudkan. Apa yang kita akan pelajari dalam bengkel 2 hari nanti. Pertama, kita nak belajar apa dia hot skills ni. Hot skills, nak belajar hot skills. Dalam bahasa Melayu, kebat. HOTS ni higher order thinking skills. Kebat, kemahiran fikir aras tinggi. Jadi kita nak belajar skill utama ialah membuat observation, membuat analisis, making conclusion ataupun generalization, refleksi, nak buat refleksi, ya. Ini semua kena tahu skill ni, tapi saya akan rujuk kepada pada 4 jam yang pertama saya akan bina skill ni. Ramai orang yang mengajar ataupun bagi kursus matematik, dia tak sentuh ni skill ni. Bila tak sentuh skill ni, berarti supaya macam kita tak tersentuh roh mathematics. Berarti kita hanya mengajar konten. Mana boleh. Dalam matematik dia roh macam kita juga. Kalau kita hanya ada badan dan fizikal saja, berarti kita bukan manusia. Manusia kena ada roh dan juga fizikal. Matematik pun dia ada roh dia. Roh dia ni lah hot skills ni. Macam mana kita nak buat observation, melihat data mana yang penting, mana yang tak penting, data mana yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Jadi semua ni dimasukkan dalam analisis. Analisis ni kita nak kaji apa perkaitan ada data-data yang kita dibagi dalam soalan. Macam nak buat conclusion, how to generalize, how to reflect balik, ingat balik macam mana kita nak apa yang kita pelajari itu, macam mana kita nak pastikan kita kekal dalam otak kita. Ini dalam bahasa Melayu, yang ini dalam bahasa English. But next one is about saya akan terangkan communication. Mula-mula tadi communication kebat, kemudian sebenarnya ada satu lagi communication, ya. Communication. Tapi ada satu lagi yang saya tak masuk sini, iaitu ialah apa dipanggil lepas hot skill tu ada strategi. Bawah tu strategi nombor 3. Strategi of solving problems, model POYA. Ini saya akan tunjuk dalam program nanti, macam mana kita nak gunakan pelbagai-bagai strategi secara kritis dan kreatif, supaya apa saja bentuk masalah yang kita hadapi, kita boleh wakilkan. Kalau soalan bentuk ayat misalnya, kita boleh tukar dalam bentuk diagram ke, atau dalam Venn diagram ke, dan sebagainya. Kita simplify the problems in the form of mathematical representation. Kita wakilkan dalam bentuk yang mudah. Kita cari jalan macam mana kita nak bagi nampak masalah tu lebih mudah, ya. Next one, komunikasi, peer communication, student teacher communication. Macam mana kita nak berbincang di antara satu sama lain sebagai pelajar dengan efektif. Okey. Dan juga nombor 4 tu, how to manage mathematical knowledge. Dah kita belajar satu tajuk, kita kena buat mind map. Saya akan tunjuk mind map. Satu mind map yang untuk mengulang kaji. Reflection, satu lagi mind map tu untuk kita identify skill yang penting yang boleh kita ingat supaya kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan. Okey. Jadi ini ada 4 perkara yang kita akan pelajari dalam program ni 2 hari, ya. Tapi dia memang tak boleh 1 hari saja. Tapi tak apa, kita mulakan dengan 2 hari dulu, kemudian kita boleh bertambah lagi kemudian, ya. Okey, sekian gitu. Jadi saya harap adik-adik semua bersabar dan kita akan laksanakan secepat mungkin. Nanti satu lagi tengok macam mana contoh examples of thinking that contains hot skills. Saya akan tunjuk apa maksud critical thinking, apa maksud creative thinking, mathematical thinking. Saya akan terangkan, ya. Ini penting. Kalau kita tak tahu these 3 types of thinking, maka bagaimana kita nak menguasai mathematics? So contoh-contoh. Ini contoh macam mana saya develop analysis dan
application of creative thinking. Misalnya find as much information as possible. Saya akan bagi latihan untuk ni. Dah kita ada 8 cm, sini for 45 degrees. Cuba buat sementara menunggu saya conduct di program. Cuba cari 5 atau 6 lagi information yang boleh dapati daripada diagram yang saya berikan ini, iaitu 8 cm sini dan sudut ni 45 darjah sebagai kata latihan awalan dah. Okey. Ini pun kita juga PQRS is a rectangle and O is the center of the circle. Maksudnya ni rectangle segi 4 tepat dan dia bagi jari dia 6 cm. Cari PR, cari PR. Ini pun memerlukan creative thinking. Jadi banyak latihan macam ni sebelum saya bagi problem macam kemudian kita dah menguasai skill-skill ni, banyak lagi sebenarnya. Kita akan buat tajuk proper, logarithm lah, surd dan sebagainya. Dan form 5 pun kita boleh buat soalan-soalan tajuk form 5. Form 4 kita buat yang form 4 dan form 5 boleh ambil ni sebagai ulang kaji. Sekian, terima kasih. Jadi sila ajak kawan-kawan lain supaya dia boleh juga menikmati sebenarnya apakah cara pembelajaran yang berkesan dalam matematik. Bukan hanya terus ambil topik ni, terus buat dapat tunjuk macam mana dapat jawapan, tunjuk terus bagi contoh-contoh. Itu bukan problem solving, itu solving problem. Bagi contoh-contoh, kemudian kalau dan tak diterangkan apa dia maksud analysis, reflection, tak terangkan maksud macam mana nak communication dan sebagainya, dan cara nak mengurus pengetahuan matematik, maka apa jadi? Kita hanya belajar macam burung belatuk kan, latih to be, tapi soalan dalam exam nanti bukan soalan yang straight forward, dia adalah dalam bentuk kebat. Inilah yang perlu kita hadiri kursus ini. Tolong beritahu kawan-kawan, ini bukan macam matematik program biasa yang pernah mereka ikuti. It's a totally different approach in the learning of mathematics. Barulah kamu jadi thinkers in mathematics. Sekian, terima kasih.